Alright. Kita buka chat sekejap. Sekejap ya. Oh, terbuka BTC pula. Apa jadi BTC? Serba dinamik, serba dinamik. Okay. So basically itulah dia. Makin jatuh dan jatuh ke bawah. Harga hari ni lowest 620. Okay. Close at 625. Okay. And in fact, two major shareholder, KWAP dan juga Tabung Haji, kalau tak silap, pun dah tak jadi lagi kata apa, major shareholder anymore. Okay. So yang duk tadah sepanjang penjualan pembuangan ni adalah retailers. So saya salute lah retailers yang support ni. Okay, anda memang hebat. Okay, kenapa dekat saya punya phone ni tak keluar komen Okay, tapi sebab tak apalah ada komen dekat depan ni so boleh nampak. Okay, alright. So ini basically apa yang terjadi dengan serba dinamik dan biarkan je lah dia sampai dia settle down dulu. Unless you are willing to be a long term investor lah. Kalau kata anda percaya in Karim we trust. Okay. So boleh kutip. Actually is bukan relatively kalau kita compare dengan harga dia sepanjang kata apa? In fact, this is the lowest price ever. Okay. Walaupun dulu dia IPO harga RM1.50, okay, lepas adjusted apa semua, by comparison, relatively, okay, harga sekarang ni memang all time low punya level. Okay. Dan kalau kata I don't think apa Serba ni akan sampai delisted ke semua gitu, taklah cuma kata apa, untuk long term punya view tu, okay, memang untuk simpan je lah So 60 cent ni memang too cheap to ignore. Okay. Tapi kata apa, janganlah terus pergi tadah, kata apa, tangkap pisau yang tak tahu bila nak habis ni nanti kan bocor berdarah tangan. So kalau kata nak menyimpan benda ni, counter ni simpanlah untuk long term punya view. Okay. Alright, so kita dah ada lebih kurang 49 viewers. Alright, so I think we can proceed dengan kita punya topik pada hari ini. Okay, kembali kepada slide kita, Tuan Amjad. Okay. Serba-serbi tak kena je lah tu Sadis. So kalau kata siapa yang tersangkut dekat apa RM1.6 tu, okay, tak sempat keluar dekat RM1.3, RM1.2, tak sempat keluar lagi dekat 70 sen ataupun 90 sen waktu dia rebound tu, bertabahlah. Begitulah adat resam dalam pelaburan. Okay. Alright. So we are going to talk about MMC Corporation tonight. Okay. So basically to sum it up, apa yang video tadi cuba kata adalah, okay, the controlling shareholder, which is Tan Sri Said Mohtar, melalui company Seaport, okay, bukan direct ownership lah, indirect ownership, okay, bercadang nak bawa keluar MMC ni daripada pasaran bursa, okay, dan make it private instead of public listed sekarang. Okay. So kita tengok dulu company MMC ni apa mungkinlah kod lah ada yang tak pernah dengar MMC ni. Okay. So basically MMC ni is a very kata apa, very famous and large conglomerate So banyaklah projek-projek yang sepatutnya pretty much everyone sepatutnya pernah dengar lah. Kita punya MRT 3, okay, MMC Gamuda. Okay, tapi mostly dia punya kata apa, business tu dalam port and logistics. Okay, dia ada juga dalam energy, ada juga engineering, industrial development and other business. Okay, macam mana saya nak next? Okay, right. So ini dia punya ports. Okay, basically pretty much ports yang ada dekat Malaysia ni, okay, MMC punya lah. Okay, dia ada pelabuhan Tanjung Pelepas dekat Johor. Okay, kat Johor Port. Johor Port pun dia punya. North Port, Penang Port, Tanjung Bruas, Red Sea Gateway Terminal, Container Nasional, okay, TNB. Okay, basically logistik punya business. Okay. Under kata apa? Under engineering, under energy. Okay, actually Malakoff pun under MMC juga. Alright. Ya, Alam Flora, Gas Malaysia, okay, which is big subsidiaries ni energy dan utilities, okay. And then under engineering yang saya cakap tadi, MMC Gamuda yang buat projek projek kita MRT 3 kita, okay. Dan the rest lah, okay, MMC Gas dan Engineering, Smart Tunnel, okay. What else? Business yang ada, Industrial Development, Airport, okay, Senai Airport City, Seaport Worldwide. So basically, okay, sangatlah diverse dan besar
Okay, syarikat MMC Corp ni. Okay, alright. Dan kalau kita tengok top 10 shareholders dia, okay, yang kita nampak yang saya cakap tadi tu, Seaport Terminal, okay, memegang ownership sebanyak 51%, okay, apa ke atas syarikat MMC ni, okay, dan Seaport ni dimiliki sepenuhnya pula oleh another company iaitu Indra Putra, saya tak ingat apa nama company tu, which is 100% owned by Tan Sri Seth Mohtar tadi tu. Okay, so that makes it technically, okay, Seth Mohtar juga adalah pemilik saham ownership yang sebanyak 51%. Okay, and the rest of the other top shareholder, kita ada PNB sebanyak 20%, dan kita ada urus harta jamaah, okay, sebanyak 3%, and others lah, ada EPF sikit, ada AIA juga, ada Eastspring and so on, KWAP pun ada. Okay, so basically this this company have a good backing in terms of white collar, jurung putih. Okay, institutional investors. So abang-abang besar yang memegang portion dalam MMC ni adalah nama-nama yang familiar. Okay, which makes it a reputable one. Okay. And then in terms of business performance, okay, quarter report history. Okay, I think you all tengok lah dia punya performance as of first quarter, which is March 2021. Okay, nampak okay lah kan? Nampak okay lah. Okay, turun naik standard. Okay, tapi okay, kalau kita tengok view in annual, we can see that okay, MMC ni actually memang nothing wrong lah with this company. It's a profitable business. It's making money. It's not losing any money. Dia bayar zakat. Aduh, bye. Okay. So in fact, in terms of business, okay, I don't see any problem. Okay, kalau kata ni lah, kita nak letak sentimen apa-apa yang negatif, kenapa tiba-tiba nak kena buat privatize ni, okay, we don't see anything much, we don't see any reason. Business cantik, okay, dapat profit, okay, and then, sorry, mana kita, okay, kita zoom in sikit lagi, okay, in terms of fundamentals pula, okay. Okay, this is where it's getting interesting. Okay, kata apa? Ia merupakan satu kerugian kepada retailers yang tidak memegang saham MMC ni. Okay, you all tengok, for those yang dah belajar fundamental analysis, okay, EPS 14 sen. Okay, okay tak okay? Okay, PE ratio 12. Okay, 12 tu. Okay. Kalau kita compare kan MMC ni dengan dia punya peers, okay, ataupun in fact kita guna general benchmark PE ratio 15 tu lah, okay, which kata apa, still below market value, betul ke tidak? Okay, meaning to say masih ada ruang untuk harga MMC ni naik, okay, ada ruang untuk dia punya value tu ada untuk growth lagi. But the thing is, okay, apa yang bermain dalam kepala Tan Sri Seth Mohtar tu bila dia nak bawa syarikat ni masuk privatization, okay, in fact, dengan bisnes yang cantik, okay, dengan performance profit yang konsisten, okay, walaupun tak adalah kata apa support ke apa, tapi consistently performing dengan aset yang banyak, okay, harga syarikat ni tidak reflect value sebenar dia yang Tan Sri Seth Mohtar ni rasa. Okay, dia senang cerita, Tan Sri Seth Mohtar ni kata tak sepatutnya MMC ni berharga RM1 lebih sekarang ni. Okay? So that's why daripada dia biarkan ke dalam biarkan je this company maintain dalam pasaran bursa, okay, might as well dia bawa keluar dulu, okay. Dan bila dah bawa keluar daripada bursa, okay, dia ada ruang untuk maneuver ataupun without restriction daripada regulation lah, sebab bila dah keluar jadi private, dah bukan lagi public listed, dia tak kisahlah, tak perlu nak report kepada bursa, dah tak perlu nak dapat approval shareholders untuk buat apa-apa decision. So okay, in the mind of Tan Sri Seth Mohtar, dia rasa okay, it's a waste to leave this company remain as public listed. Okay, besar market cap 5.48 billion. Alright, so kalau kita tengok news tadi tu, okay, kalau kita tengok news tadi tu, okay, Tan Sri Seth Mohtar pemegang 51% share MMC Corp ni. So dia perlukan
Okay. The rest of the 49% tu, dia perlu beli. Senang cerita dia perlu beli. Okay. The rest of the 49% tu untuk menjadikan syarikat ni syarikat private. Okay. So you all boleh kira sendirilah. Berapa daripada kata apa market capital tadi tu, 51% dia punya. Okay. Then dia perlu spend another I think 1.94 tadi, kalau tak silap news tadi ada tidak. Okay, sorry. 2.94 billion. Dia perlukan lagi 2.94 billion untuk menjadikan syarikat ini sebagai private company. Okay, kalau translated. Okay. Mana datang 2.94 billion tu? Okay. Okay. Dia offer untuk take over MMC ni dengan harga RM2 untuk setiap share yang dia tidak pegang. Okay. So kalau kata kita kalikanlah RM2 tu dengan number of share yang bukan dia punya, okay. So dapatlah 2.94 billion tu tadi. Okay. So itu ya betul sebenarnya purpose dia, okay. Dia nak main dengan aset-aset yang lain tu. Dia nak listingkan dia punya pot yang lain pula. Okay. Dia banyak aset lah, tapi senang cerita kata dia tak nak restructure balik the whole thing biar lagi kata apa efficient lah in terms of corporate punya structure tu tadi. Okay. So bila mana okay, dia nak offer syarikat ni ataupun dia nak offer kepada pemegang saham selain daripada dia sendiri, okay, dengan harga RM2 untuk setiap satu share, okay, adakah ini benda yang baik ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Boleh cuba jawab. Kita main teka-teki sikit. Okey ke tidak kalau dia offer RM2 untuk setiap satu share yang bukan milik dia? Ya, ada yang nak cuba menjawab? Tak okey? Ni tak aci ni. Kami mahu lebih. Ya, Dr. Musakim ni saya tahulah kenapa dia nak lebih. Okey. So kalau kata on surface value, okay, ataupun based on apa yang saya tengah tunjuk kepada you all dekat screen ni, okay, the fundamentals ni, okay, dia actually RM2 tu nampaklah under value sebenarnya, okay. Sepatutnya sesetengah shareholder kata, okay, sepatutnya bukan RM2 tapi lebih lagi, okay, based on you all boleh tengok dekat dia punya NTA tu, for example, net tangible asset per share. Kami mahu RM17. Sorry bang, ini MMC pun tak mampu RM17 bang. Okay, based on simple reading of NTA, okay, net tangible asset per share 3.18 tu. Okay, bermaksud kalau kata okay, MMC ni jual semua net tangible asset yang dia ada tu, okay, dan bahagi dengan jumlah share yang ada, which is 3.045 billion, okay, sepatutnya okay, nilai saham syarikat MMC ni RM3.18. Okay, tapi Tan Sri Syed Mohtar ni nak bayar RM2 je. Okay, for certain kata apa setengah investor mungkin dia rasa benda ni tidak berbaloi. Okay. Tapi for those yang early hodlers, macam one of our kita punya commenters pada malam ni, okay, Dr. Ahmad Mustaqim tu, okay, beliau spot MMC ni lama dah. Lawan tetap lawan. Okay, lawan tetap lawan. Okay, for those yang dah pegang awal, okay, daripada harga RM1 lebih tu, okay, definitely lah, kalau kata apa, the moment dia offer RM2 tu, okay, actually dah immediately confirm untung lah. Confirm untung. Okay, sebab dia beli harga RM1 lebih. Okay, and then kalau kata dia terima je apa yang Tan Sri Syed Mohtar offer pada harga RM2 per share ni, okay, dia dapatlah RM2. Which is profit dia lah. Tolaklah berapa kos yang dia beli tu. Okay. So kata apa, yang dah beli awal memang untung. Okay. Tapi unfortunately macam biasalah, kadang-kadang majority daripada kita terlepas pun anyway announcement ke apa benda semua macam ni. Tahu-tahu buka lepas suspension of the trading pada hari Jumaat 3 Jun. Jumaat kalau tak silap saya. Okay. Terus limit up, betul ke tidak? Daripada RM1.30. Okay. Terus limit up jadi RM1.60. Okay, RM1.69 kalau tak silap. Okay.
Dan hari ni naik lagi sampai RM1.80. Okay. And do you guys think, okay, tak apalah, yang chart ni nanti kita tengok, kita buka chart sikit lagi lah, sekejap lagi. Okay. Tapi basically, okay, kalau kata apa, maintain dan terima je pada harga RM2 tu confirm dah untung. Okay. Tapi kalau in terms of, kalau kata nak lebih lagi daripada RM2 tu, is it still possible? Okay. Kalau based on peers punya PE average, okay, ni ada unsur harapan sikit lah, sebab kita tengok MMC ni trading at 12.4 PE. Okay. Tapi even 12.4 ni adalah value pada hari ni, pada harga hari ni RM1.80. Okay. The analyst report kata, okay, average industries appear dalam industri yang sama ni 15.4 PE dia. Okay, so meaning to say, walaupun harga dia RM1.8, PE dia masih lagi 12.4. Dia boleh grow lagi jadi sampailah PE dia jadi 15.4. Okay, agak-agak berapa tu? Cuci kira sikit. Ada tak yang dah belajar macam mana nak kira price based on PE? Okay, mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kita kira-kira sikit. Okay. Ada yang kira? Okay. Tunggu sekejap. Tan Sri Sek Mohtar lawan Dr. Mus, another Jerung. Okay, untuk orang kata apa, untuk yang late comers, game kalau kata dah terlambat nak join the privatization ni, okay, kalau dia boleh hold dekat harga RM1.8 tu, okay, okay, Tuan Faiz Wahab kita dah kira kan. Terima kasih Tuan Faiz Wahab. Okay, so maximum based on PE punya calculation RM2.17. Okay, so kalau kata yang beli lepas pada harga RM2 memang rugilah lepas tu. Okay, tapi sambil-sambil nak tunggu keputusan EGM. Okay. Sebab ni baru proposal, belum masih lagi perlu melalui EGM. Okay. Dan kalau kata in the event jadi ke tidak privatization ni, still boleh jadi, still boleh tak jadi. Apa akan jadi pada company ni kalau tak jadi? Okay. Yang itu kita akan sambung dalam sesi lepas commercial break ni sekejap. Kita bertemu lagi sebentar lagi. Okay, so basically before kita tengok the possible scenarios, kalau katalah sama ada privatization atau takeover ni jadi ataupun tidak jadi, okay, kita tengok dulu apa kata analyst berkenaan dengan fair value of the company. Okay, yang ini yang kata apa, analyst punya opinion sebelum privatization tu. Okay. Tapi tempoh dia tak jauh lah. Yang latest tu 25 Mei, 25 Mei lah yang latest. Okay, so basically tak jauh, tak beza jauh. Okay, analyst kata MMC ni, okay, dia punya value kalau kata kenanga RM1.05. Okay, M-Invest kata RM1.68. Okay, ni analyst punya opinion, harga sepatutnya, fair value of this company. Okay, for those yang berpegang ataupun kata apa, berpegang pada fundamental valuation, okay, bila mana Tan Sri Sek Mohtar offer RM2, okay, memang on lah. Okay, memang on lah ni. 8.30 lagi, pukul 9 baru petik. Oh, okay. Tak apa Tuan Amin boleh ni boleh tengok balik lepas kata apa, boleh review balik video ni, kita tinggalkan dekat page Smart Saham tu ada. Okay, alright, so menurut analyst itulah harga fair value company ni, between RM1.05 dengan RM1.68. And at the moment Tan Sri Sek Mohtar offer RM2, okay, dah melebihi fundamental valuation yang dikeluarkan oleh Kenanga dan Invest. Itu one of the positive point lah. Okay, and in fact bila lepas keluar kata apa, announcement untuk privatization tu, okay, kita dapat satu lagi kata apa, opinion daripada MIDF. Okay, MIDF Research. Okay, dia kata RM2 tu fair. Okay, dia kata RM2 tu fair. Okay, you boleh baca dekat situ. MIDF Research maintain its buy rating of MMC.
Okay, dan tinggikan target price daripada RM1.4 kepada RM2. Okay, and to reflect the price target of the privatization. So basically, yang ni ngelak sikit lah, of course lah, harga. Okay, yang ini trik untuk general punya privatization exercise. Okay, basically expectation, okay, kalau kata ada next privatization punya news ke, ura-ura ke, okay, the expectation adalah harga akan melompat pergi ke harga yang kita expect untuk dibayar oleh apa yang offer untuk take over tu. Okay, which is in this case, okay, harga yang MMC ni dah naik sampai RM1.8, almost mencecah RM2, okay, untuk reflect, which is what apa MIDF cakap tu lah. Okay, basically dia punya target price punya basis adalah disebabkan nak reflect harga privatization tu saja. Okay, tapi kata apa, dia explain jugalah kenapa offer RM2 tu adalah fair. Okay. Okay, the research house deemed that offer price is fair given that the stock was trading at a discount currently despite it being lower than its asset value. Okay, precisely apa yang saya cakap tadi. Okay, dia punya asset value, okay, per share tadi RM3, 3.108. Tapi trading stocks ni hanya trading pada harga RM1 lebih. Okay, which is under value for those fundamentalists. Alright. And then bla 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 bla, banyaklah dia punya valuation macam tu. PB pun rendah. Okay. Apa lagi tu, book value per share RM3.45 per share. So that's why dia dapat price to book value 0.58. Okay, definitely this company is undervalued in terms of fundamental punya valuation. Okay. So orang kata apa, kalau katalah okay, what's next, okay, disebabkan supposedly based on asset punya value, based on PE apa semua tu, okay, dia sepatutnya lebih daripada RM2. Okay, dan okay, this is things could be tricky lah, sebab kalau kata ramai yang tidak bersetuju, okay, ramai yang tak bersetuju dengan harga RM2 ni, dia orang boleh vote tidak bersetuju pada EGM yang akan datang. Okay, benda ni masih lagi perlu melalui EGM tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So kalau kata tak setuju, nak lebih lagi macam Dr. Mustaqim tadi, dia nak RM3 kata. So boleh vote. Dia boleh vote. Okay, tapi disebabkan Tan Sri Syed Mokhtar ni already own 51%, okay, dia dah ada, in terms of the numbers tu, dia ada majority. Okay, dia hanya perlukan the value and then more lah, more kata majority untuk dapat take over this company. Alright. Okay. So the moment kata apa, fair value news apa semua keluar ni, okay, tu dia MMC terus melompat. Okay, the chart, the price reflects whatever, okay, valuation yang telah diberikan 3-year high. Alright. So ini kita boleh tengok dekat chart lah. Okay, minta buka chart je, faham je? Okay. Gogok RM3. Kasih jadi RM3 Okay. Tak boleh typekan lah tu. Alright, ini tadi sebar dikit. Okay, boleh buka MMC Corp. MC Corp. Okay, alright. So in terms of orang kata apa, okay, awak boleh tengok lah. Ni kata apa, view ni bila daripada cuba kita tengok the whole thing terlebih dahulu. Okay, all this while, okay, ni Tan Sri Syed Mokhtar punya reasoning kenapa dia offer harga RM2 tu. Okay, which is somewhere around here Dia kata this company has been trading around this price, which is RM2 ni, okay, for 70% of the time. Okay, maksudnya nampak tak? Majority of price movement tu berlega-lega di sekitar harga RM2 ni. Okay, so dia kata based on this average lah, based on this average, RM2 tu fair. Okay, paling tinggi pun dia kata kalau jatuh dah bawah ni nak naik pun RM2 juga. So might as well aku offer harga RM2 je. Okay, the highest dia pernah pergi dulu RM4 lebih lah, lebih kurang RM3 lebih ni. Okay, so tu dia punya reasoning kenapa dia offer harga RM2. Okay. Alright. So and in the wake of the announcement and the news, okay, you all boleh nampak lah
kemelompatan. Okey, sekejap saya buka balik daily chart. Okey, pada yang ini sebelum announcement, okey 3 Jun tu sebelum dia suspended, okey close at RM3. Ini pun dah ada lah. Mungkin sokol insider ke apa tu dah beli dulu. And then the next day bila settle je announcement terus limit up, okey naik 30% RM1.69. Okey, and then sambung lagi naik. Highest hari ni RM1.90. Okey, almost mencecah RM2. So kalau kata yang dah belum masuk lagi ni tak apalah, tunggu je. Unless you dapat beli RM1.8 ni dan berharap exercise privatization tu jadi dapatlah RM1.8, untung ke RM2. Okey. Itu you all punya for those yang latecomers, latecomers punya option. Okey. So, kalau kata kita nak tahu apa potential scenarios kalau kata tak jadi, adakah dia akan turun balik ataupun dia naik? You all rasa mana satu? Agak-agak dia turun ke dia naik kalau kata privatization exercise ni tak jadi? Agak-agak turun ke naik? Okay. Turun Okay. Of course, benda ni masih lagi 50-50. Ya, satu kena tengok track record Tan Sri Sekmotar ni lah. Dia jarang-jarang lah dia punya take over privatization ni tak jadi. Okay, tapi kalau kata kita nak belajar daripada sejarah, okay, kita boleh tengok ada dua case di mana offer untuk privatization ni tak jadi sebelum ni. Okay, one of the previous companies yang privatization exercise dia tak jadi adalah Cycle Bintang and Cycle Carriage dia. Cuba type kan lanjut BCC ke Cycle Carriage Bintang CCB. Lupa dah apa nama dia. Betul ke? Okay, Cycle and Carriage Bintang kita tadi. Okay, right. Okay, this is another company yang pernah offer untuk buat privatization juga. Okay. One of the reason director dia nak tarik sebab dia sendiri pun geli tengok dia punya chart. Faham tak kenapa saya cakap dia geli? You tengoklah chart dia ni sangatlah tak liquid dia punya stock price movement. Hari-hari berapa puluh K je shares yang traded. Kadang-kadang ada hari tu yang tak traded langsung, volume kosong macam ni. So bila share dia tak liquid, tak adalah ruang untuk director punya kekayaan grow in terms of value saham dia. So baiklah dia bawa semula kepada private. Alright, so untuk Cycle and Carriage Bintang ni, first dia punya rumor ataupun first dia punya news untuk keluar jadi privatization ni, somewhere around November. Dia offer untuk bayar shareholder harga RM2.3 kalau tak silap ke RM2, sekejap saya check balik saya nota tadi. Dia offer untuk bayar shareholder RM2.20. RM2.20 somewhere around there lah, RM2.20. So the moment ini yang saya cakap tadi tu, the expectation once keluar news untuk privatize, you all boleh expect harga tu akan pergi kepada harga yang di offer. Which is we are seeing the same pattern. Tadi offer nak pergi RM2, Syed Motar offer RM2, harga pergi RM1.8, RM1.9 dah. Yang CCP ni offer nak bayar RM2.10, RM2.20, dia dah lompat terus pergi harga RM2. And then dia berlega-lega kat sini. Dia berlega-lega kat sini sampailah penentunya, which is pada EGM. And you all teka lah agak-agak apa jadi dekat EGM tu. Jadi ke tidak privatize? Of course lah tak jadi kan sebab masih lagi maintain dalam public listed kita punya bursa ni. Privatization dia tak lulus dalam EGM tu banyak shareholder yang not interested sebab dia rasa offer RM2 tu tidak fair. Tidak fair. So berduyun-duyun lah dia jatuh. Ini adalah potential scenario kalau kata exercise ni tak jadi. Tapi tak tentu juga. There is another case tadi. EGM reject untuk privatize, untuk take over, tapi harga dia naik.
Cuba teka company apa. Baru juga bulan 3 kalau tak silap baru ni. Cuba teka company apa. Tak jadi take over tapi harga share dia naik. Jeng 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 jeng. Saya masih menunggu komen tapi komen tak keluar tak apa. Okey, syarikat tersebut adalah betul. Power lah Dr. Mustaqim ni. Hebat. Okey, betul FGV, right? So boleh buka chat FGV kejap. Patutlah dia kata apa, dia menentang harga RM2 ni sebab dia nak lebih. Okey, ini adalah FGV So waktu. Okey. So ni waktu Disember ni. Okey, ini adalah tempoh-tempoh offer untuk privatisation. Harga yang Felda offer untuk bayar existing shareholder adalah RM1.30. Okey. So you all tengok dia betul ke tidak pergi around harga RM1.30. Okey, betul dia pergi. Okay, and then chart dia duduk begitu je, sikat-sikat kat situ je. So I think we can expect pattern yang sama akan berlaku pada MMC Corp. Okay, untuk this coming 1 month sebab dia punya EGM I think kau tak silap 15 hari bulan kau tak silap 15 Julai. Bukan EGM lah, dia punya offer period tu sampai 15 Julai. Okay, untuk MMC Corp. Okay. So you all boleh expect kata apa chart movement yang sama. Okay, lebih kurang gitu-gitu je lah. Dia menyikat dekat situ. Okay. But in this case, tak jadi untuk take over tapi harga naik. Okay. Yang ini sebabnya lain pula. Sebab yang tadi tu CCB tu sangatlah tak menarik dia punya offer in terms of harga tak fair, and then dia punya chart to itself pun kalau tengok daripada segi teknikal pun memang tak ada orang minat pun company tu. Okay. Dan FGV ni pula kalau kata kita nak main nak tengok daripada aspek yang lain, okay, kita sedia maklum around this time around March ni CPO pun dah mula naik, betul ke tidak? Okay. So shareholder kata tak berbaloi harga RM1.3 tu. Lagi-lagi sebab you all tahu kan, ramai daripada shareholder Felda ni adalah peneroka pun juga. Dan diorang dapat harga FGV ni berapa tuan-tuan dan puan? RM4.5. Okay. Dapat listed je terus jatuh tak berhenti-henti. So kalau kata dia nak jual balik dia punya share tu dekat RM1.3, tak nak lah. Memanglah dia tak nak. Okay. So might as well dia pegang je dan reject the offer. Okay. Dan kita ride dengan whatever improvement activities, improvement effort yang FGV cuba buat. Okay. So dekat sini we are seeing two different scenarios. Kalau kata exercise untuk privatization tu tak jadi. So nak kata kalau nak kata saya guarantee naik ataupun tu tidak tuan-tuan dan puan, saya tak tahu. Okay. Okay, tapi we can expect untuk short term punya price movement ni macam gitu je lah untuk MMC ni. Right? Okay. So basically itulah the story of MMC punya privatization. Okay. Yang dah dapat beli awal pada harga RM1 lebih tu, you all memang terpijak durian runtuh lah sebab definitely memang terus profit immediately kalau dibayar RM2 tu. Okay. So, kalau kata belum, boleh cuba-cuba untuk beli, mungkin dapat harga RM1.8 tu dapatlah untung sikit RM2. 20 sen punya profit, okay, terpulang. Okay. Tu kalau kata untuk late comers punya yang baru nak masuk. Okay. Anyhow, okay, saya nak kongsikan satu satu kisah kita punya seorang Wyckoff alumni ni. Okay, dia actually memang follow MMC Corp ni daripada awal lah, tak tahu menahu pun nak ada privatization ni. Okay. Dan based on apa yang kita based on kita punya analysis, Wyckoff analysis, dia awal-awal lagi dah buat target price RM1.80 kalau tak silap. Okay. Dia punya drawing tu dia dah target price RM8. Okay. Dan somehow disebabkan berita privatization ni terus kena. Okay. Saya nak buka slide tadi jap tuan jap. Alright, ni tadi. Okay.
Ni kalau tak faham apa benda yang dilukis dekat dalam dia punya chart ni tak apalah. Ni lukisan abstrak setengah orang cakap. Tapi you all tengok line merah dekat sini. Okay. Okay, yang biru-biru naik 2, 3, 4, 5 ni you all tahulah Elliott wave. And then dalam Wyckoff punya method kita pun ada alternative. Okay, cara untuk kira kita punya target price menggunakan point and figure. Okay. And then Dr. Mustaqim dah lukis drawing ni, okay, pada 26 Mei, which is sebelum apa-apa berita privatization ni keluar pun lagi. Betul ke tidak? In fact, sebenarnya chart ni dia draw awal lagi. Awal daripada bulan berapa, Dr. Mustaqim? Awal lagi kan, pernah share dulu. Okay, cuma yang screenshot ni pada 26 Mei. Okay. So, dia dah lukis awal-awal. Okay, dan dia target harga MMC ni akan pergi pada harga RM86.5. Okay, dan betapa tepatnya tuan-tuan dan puan-puan hari ni kena, betul ke tidak? Terlebih sikit RM1.9. Alhamdulillah, rezeki beliau dapat untung lebih kurang 50%. Dia beli pada RM1.2. Saya terlupa nak letak dia punya screenshot profit tu. Okay, so ni basically kata apa? Nak dijadikan sebab kenapa harga pergi RM1.8 disebabkan privatization. Kita pun tak tahu harga nak naik sebab apa waktu dia lukis tu. Tapi somehow kena target price yang dia lukis. Okay. Tepuk tangan sikit kepada Tuan Dr. Mustaqim kita. Tahniah Dr. Mustaqim. Alright. So basically itulah the story of MMC privatization. Okay, tidak sehangat, tidak se-spicy, serba dinamik dan juga data prep yang dululah. Sebab yang ni corporate exercise. So dia macam dry sikit. Tapi kita kena faham lah apa efek-efek yang akan berlaku bila mananya akan berlakunya privatization macam ni. Okay. Alright guys. So kata apa untuk sesi pada malam ni, okay, that's the content. Okay, tapi as usual saya nak kongsikan pada you all, bolehlah kalau kata nak belajar dengan tim Smart Saham, okay, boleh join kelas-kelas yang kita anjurkan. Okay, next one yang kita akan ada pada awal bulan 7. Okay, kita ada kelas Smart Saham Rising Star. Okay, dan apa yang kita sentuh hari ni, okay, privatization ni adalah part of the syllabus yang kita ajar. Okay, dalam kita punya Smart Saham Rising Star. Kita buka poster. Alright, so thank you very much guys. I hope to see you guys on next week. Dan kita kata apa, harap-haraplah ada lagi spicy news. Lately ni banyak berita best. Banyak kata apa, relatable issues ataupun happenings yang berlaku dalam stock market yang kita boleh kongsikan. Macam ni lah. MFC privatization. Okay, ada yang hangat sikit, yang ikan noodle. Tapi ikan noodles tu kita tak nak sentuh lah. Okay, kita tengok apa akan jadi, barulah kita kata apa, see how it unfolds. Dan kita ada sebar punya isu, what not. Okay, so menarik untuk kita mengetahui apa yang berlaku dalam pasaran saham. So stay tune. Okay, teruskan bersama dengan Smart Saham. Okay, boleh kata apa, follow dan like. Okay, dan ikutilah kita punya sesi Bursa Chit Chat setiap hari dengan tema-tema yang berlainan. Okay, besok tema kita adalah kripto. Okay, boleh tune in. Okay, kita akan tengok apa yang berlaku di dalam dunia cryptocurrency sekarang. Alright, thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.